Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kita mendengar tazkirah dan peringatan. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, maka kita perlu memperbanyakkan perkara-perkara yang boleh menyucikan jiwa kita, tazkiyatun nafs, perkara-perkara yang membolehkan jiwa kita ini dibersihkan, disucikan, antara lain dengan mendengar tazkirah. Mudah-mudahan peringatan yang terkandung dalam tazkirah kita memberikan manfaat untuk potensi hati kita ke arah mendapatkan hati yang benar-benar sejahtera. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, pada siri yang lepas kita telah pun membicarakan tentang taubat. Dan pada kali ini insya-Allah saya akan terus membicarakan, menyambung bicara saya mengenai taubat. Kalau kita melihat kepada peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang maksum. Maksum dalam arti kata lain, orang yang tidak berdosa. Malah Nabi SAW sekalipun adalah orang yang maksum, orang yang tidak melakukan maksiat dan orang yang tidak berdosa, tetapi satu pribadi yang cukup baik ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW ialah Nabi tetap memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini didasarkan kepada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang direkodkan dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-2702, dan dilaporkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah." Wahai golongan manusia, Nabi menyeru kepada manusia, wahai golongan manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya aku, kata Nabi, bertaubat kepadanya pada satu hari adalah sebanyak 100 kali. Ini pribadi contoh yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun baginda seorang yang maksum, yang tidak berdosa, tetapi Nabi memberikan contoh yang terbaik kepada umatnya untuk Nabi sentiasa mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengatakan bahawa baginda akan beristighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala 100 kali dalam sehari. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, dan Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita bahawa segeralah bertaubat selagi mana roh kita ini belum sampai ke halkumnya. Melalui satu sabda Nabi SAW, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-Nya selagi belum sampai rohnya ke halkumnya. Ini peluang yang Allah Ta'ala nak berikan kepada hamba-Nya untuk bertaubat, dan ini juga merupakan salah satu rahmat kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Tempoh yang diberikan cukup panjang selagi manusia itu belum mati, maka pintu taubat keampunan untuk dia masih terbuka. Namun persoalannya di sini, adakah kita tahu saat dan bilanya kita akan menemui kematian? Maka sebab itu dalam siri yang lepas pernah saya sebutkan
adab bagi orang yang melakukan dosa ialah segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan, man taba qabla an tatla'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Sesiapa yang bertaubat kepada Allah Ta'ala atas dosanya sebelum naik matahari daripada tempat terbenam matahari, maka Allah menerima taubatnya. Satu keadaan yang lain, Nabi menyatakan bahawa selagi belum berlakunya kiamat, maka pintu taubat hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sentiasa terbuka. Dan ini juga merupakan satu tanda keluasan dan rahmatnya, keluasan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang ada perkara yang memberikan satu halangan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini dinyatakan oleh ulama, kenapa kadang-kadang kita ini terhalang untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antaranya disebutkan dalam kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Dalam bab taubat menyatakan bahawa ada perkara-perkara yang menegah dan menghalang kita daripada melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara itu disebut sebagai israr. Israr ini ada 4 perkara penghalang yang menghalang kita daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada 4 perkara. Yang pertama, seksa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditangguhkan pelaksanaannya, dan kita merasakan bila mana kita melakukan dosa maksiat, kita rasa selamat kerana Allah Ta'ala menangguhkan azab, Allah Ta'ala menangguhkan pelaksanaan hukuman kepada hamba-Nya. Jadi kita rasa, oh, aku melakukan dosa dan maksiat tapi aku selamat. Maka sebab itu menjadi penghalang kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita rasa azab itu jauh lagi. Maka sebagai ubat kepada penyakit ini, yang merasakan bahawa azab Allah Ta'ala itu jauh dan masih lama, maka ubatnya adalah sentiasa memikir-mikirkan apakah yang akan berlaku kepada diri kita. Adakah kematian itu juga lama lagi? Ataupun kiamat itu masih lama, sedangkan kiamat masanya dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kematian pun dirahsiakan oleh Allah Ta'ala masanya. Maka sebab itu kita perlu memikirkan bilakah kematian itu akan menemui kita, bilakah hari kiamat itu akan menemui kita. Dan bila mana kita fikirkan 2 perkara ini, maka kita akan jadi orang yang tidak menangguh-nangguhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun hukuman dan azab Allah Ta'ala itu ditangguhkan pelaksanaannya. Yang kedua, perkara yang menghalang daripada kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah apabila hati kita, orang yang melakukan dosa maksiat itu, berasa seronok, berasa gembira, sukacita di atas dosa dan maksiat yang dilakukan. Melakukan maksiat memang satu perkara yang menyeronokkan, berbanding dengan melakukan taat. Melakukan ibadah pada Allah Ta'ala itu susah, berat, tapi melakukan maksiat itu ringan, mudah dan seronok. Jadi ini penyakit yang menyebabkan kita terhalang daripada bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai ubatnya, ulama memberi pesan kepada kita, sebagai ubat orang yang sukar untuk meninggalkan maksiat ini kerana seronok, ialah mereka ini perlu mengetahui bahawa azab Allah Ta'ala itu lebih dahsyat, lebih menyakitkan
lebih pedih daripada keseronokan yang hanya sementara itu. Orang itu sentiasa perlu memikirkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka akan merasakan bahawa melakukan maksiat itu sebenarnya hanyalah keseronokan yang sementara, bahkan azab dan juga hukuman balasan bagi mereka yang melakukan maksiat itu lebih dahsyat, lebih pedih dan lebih kekal. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, yang ketiga, ulama sebut perkara yang menghalang dan menegah kita daripada bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah apabila mereka ini mengatakan bahawa aku masih sempat untuk bertaubat, kerana taubat itu berada dalam kekuasaan aku masih mampu untuk bertaubat nanti, aku masih panjang umur, bila-bila masa aku boleh bertaubat nanti. Maka orang seperti ini juga ulama memberikan pesan agar mereka ini sentiasa ingat kepada kematian. Sebab itu Nabi pernah menyebutkan tentang kematian ini, orang yang cerdik, orang yang pandai di kalangan kamu, Nabi sebut kepada para sahabat, ialah orang yang sentiasa ingat mati. Dan orang yang lebih cerdik daripada itu ialah orang yang sentiasa melakukan persiapan untuk berhadapan dengan kematian. Dan perkara yang keempat yang disebutkan oleh ulama, yang dikatakan sebagai israr tadi itu, perkara yang menegah dan menghalang kita daripada melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah apabila mereka beranggapan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat pemurah dan bila-bila masa sahaja boleh mengampunkan dosa dan kesalahan hamba-Nya. Dan sebenarnya anggapan itu salah, anggapan itu tidak benar, kerana keampunan Allah Subhanahu wa taala itu bukan diberikan kepada semua hamba kalau mereka ini tidak bertaubat, sedangkan keampunan Allah Ta'ala itu hanya diberikan kepada mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semua manusia yang melakukan dosa pasti diampunkan, tetapi mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyesali di atas perbuatan maksiatnya, yang bertekad berazam untuk meninggalkan dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan, dan orang yang bersegera melakukan taubat, meninggalkan dosa. Ini syarat yang digariskan ulama yang pernah kita bicarakan sebelum ini, yang memberikan jaminan bahawa taubat hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semestinya orang yang melakukan dosa tanpa bertaubat dan pasti Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Tidak, itu satu anggapan yang salah, dan itulah antara penghalang yang menyebabkan seseorang itu bertaubat, kerana dia beranggapan bahawa Allah pasti ampunkan dosanya walaupun dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kita ini sedang dalam permusafiran. Kita dalam perjalanan untuk menuju bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah pastinya kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hati kita bersih, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut kepada orang-orang yang sentiasa memurnikan, menjernihkan jiwa dan hatinya. Allah Ta'ala akan sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha di atas nikmat Tuhanmu dan Allah Ta'ala meredai kamu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-hambaku
yang mendapat kasih sayang, hamba-hambaku yang mendapat keampunan, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga. Ini satu penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang sentiasa inginkan keampunan, kepada hamba-Nya yang sentiasa mahu untuk menyucikan dan menjernihkan jiwanya. Maka segeralah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata kita bertaubat kepada Allah di atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan jangan sekali-kali kita merasakan bahawa diri kita ini masih berkesempatan untuk bertaubat. Walhal kematian, saat kematian yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada satu pengajaran yang terbaik untuk kita ini tidak menangguh-nangguhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.